Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, sekalian pengurusi dan sekalian pegawai dan rakyat pasar masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juzuk yang kedua, juzuk ini terdiri dari ayat-ayat keseluruhannya dalam surah Al-Baqarah, yaitu dari ayat 142 hingga 252. Surah Al-Baqarah ini berada dalam 3 juzuk. Juzuk pertama, juzuk kedua dan sebahagian juzuk yang ketiga. Di dalam juzuk ini, juzuk yang kedua ini, dikemukakan banyak hukum hakam agama. Jadi sebab itu di kalangan sahabat, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, sesiapa di kalangan kami para sahabat menghafal surah Al-Baqarah, maka dia dianggap sebagai faqih, sebagai alim atau faqih di kalangan kami. Karena surah Al-Baqarah merupakan surah yang banyak terdapat hukum hakam di dalam. Tapi tentang Rasulullah Ibnu Umar sendiri sebut, dia kata kami mengaji untuk memahami surah Al-Baqarah daripada Nabi SAW selama 10 tahun. 10 tahun untuk faham surah Al-Baqarah sahaja. Di antara hukum hakam yang terdapat dalam surah ini, arah qiblat. Arah qiblat, di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam setelah dahulunya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengalihkan arah qiblat menghadap ke arah Ka'bah sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat. Begitu juga ada ayat tentang salat, haji, halal dan haram makanan, tentang jinayat itu qisas. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Wasiat, ayat tentang wasiat, ayat tentang puasa, ayat tentang puasa, ayat tentang qital, ayat peperangan, ayat tentang infak, infak fi sabilillah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi ayat menjelaskan perumpamaan bagi sedekah yang seumpama satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkai keluar pula 100 biji, mana 1 biji dari 700. Jadi infak kita, sedekah kita akan digandakan Allah sehingga 700 kali ganda. Sebab itu orang kafir di sana, di antara yang disebut, dia minta Allah Ta'ala kembalikan ke dunia untuk dia nak beramal. Di antara dia sebut ialah untuk dia bersedekah. Kerana sedekah ini adalah mudah dan pahalanya banyak. Tapi kita duduk di sini ni tak berasa lagi, nanti bila di sana nanti berasa. Jadi sebab itu tuan sekalian, apa saja pahala amalan di dunia ini ada peluang ambil. Jangan kira kecil besar, kerana pahala ini di akhirat nanti kita akan rasa menyesal kerana kita mensia-siakan peluang untuk melakukan kebaikan di dunia ini. Sebab itu dalam Al-Quran kita akan jumpa nanti dalam juzuk 29 kalau tak silap, ada satu ataupun 28, ada satu surah namanya At-Taghabun. At-Taghabun iaitu
di mana menuju kepada hari akhirat, yaumut taghabun, hari di mana manusia akan saling berasa rugi, menyesal. Termasuk orang berada dalam syurga pun dia kena saudi kerana tak buat amalan lagi banyak. Kalau di dunia dulu kan beramal lagi banyak, sembahyang lagi banyak, puasa lagi banyak, bersedekah lagi banyak, bersembahyang berjamaah lagi banyak, misalnya lagi banyak dalam pahala kami. Tapi sayangnya kami mensia-siakan masa-masa di dunia. Begitu juga doa dosa minum arak dan judi pun ada dalam juzuk kedua ini. Kemudian awal syakhsiyah, al-ihwal kekeluargaan, merangkumi nikah, pinangan, talak, penyusuan dan nafkah, muamalat harta, kena tambah ini, muamalat harta, riba, pengharaman riba dan sebagainya pun ada dalam surah, dalam juzuk kedua ini. Dan juga tentang anak yatim, tentang anak yatim. Maka dalam ayat 242 yang terkandung dalam juzuk yang kedua ini, Allah menyebutkan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni hukum hakam, la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahami. Jadi sebab itu teman-teman sekalian, dalam nota kaki di bawah dan tafsir Al-Muyassar ada kata supaya kamu memahami lalu mengamalkan. Sebab kalau tak faham macam mana nak beramal. Jadi kerana itu teman-teman sekalian, di antara yang kena tuan-tuan kenal, maknanya berusaha untuk bagi boleh hadir juga, iaitu program yang dibuat kerana rata-rata masjid orang dah tolong buat untuk kita manfaatkan, iaitu tadabbur Quran lepas subuh, supaya jangan putus. Setiap hari ini sekurang-kurangnya tuan-tuan dengar juga satu atau dua ayat dan faham. Baca tu lain pula, baca tu untuk ambil pahala setiap hari 10 ini kena ada juga. Sebab Allah Ta'ala kata demikianlah kami menjelaskan kepada kamu ayat-ayat. Demikian Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kamu memahami. Kena faham, kena ada sesi untuk memahami Al-Quran. Dan di antara pedoman Allah Subhanahu Wa Taala dalam juzuk ini ialah tentang arah kiblat. Kita ambil satu, banyak-banyak pedoman yang kita boleh ambil dalam juzuk ini. Kita ambil satu, iaitu arah kiblat. Ayat-ayat di mana Allah menjelaskan tentang perubahan arah kiblat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Orang-orang jahil dan lemah as-sufaha, orang yang jahil, orang yang bodoh di kalangan manusia, yaitu Yahudi munafik, dan juga munafikin, munafik dan musyrikin. Itu Allah Ta'ala panggil mereka ni sufaha, orang-orang yang lemah akal. Mereka ni yang suka buat isu, turun ayat saja, yang ni tak kena, yang ni tak kena, semua tak kena. Kata ulama dan tafsir, kenapa Allah Ta'ala panggil mereka ni orang yang lemah akal, as-sufaha, orang yang bodoh? Dua sebab. Yang pertama, kerana mereka ini hidup semata-mata ikut saja, taklid, tak mau guna akal sendiri. Hujah mereka satu saja, satu. Maknanya di antara hujah mereka bila Rasulullah ajak, tinggallah bahala kita, sembahlah Tuhan yang satu, mereka kata tak mau, kami nak ikut apa yang ma'alfaina alaihi abana, apa yang kami sedia ketahui daripada datuk nenek moyang kami dulu. Walaupun nenek moyang mereka dulu kata Allah la ya'qiluna syai'an, tidak faham apa-apa daripada agama yang benar. Jadi sebab itu, untuk menyelamatkan kita tergolong dalam sufaha, orang yang Allah Ta'ala sebut orang yang akal lemah, orang yang bodoh, orang yang jahil, terutama sekali kita tak boleh beragama ikut-ikut orang. Kita mesti beragama ikut sebagaimana
yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ustaz ni dia sebagai perantara saja, sebagai perantara saja. Dia pun kena ajak orang bukan kepada diri dia, tidak, untuk memahami apa yang Allah Ta'ala kendaki dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan tak boleh mengaji dengan seorang guru saja, kerana manusia ni dia tak sunyi, dia bersilap dan salah, terutama segi akidah. Kena mengaji 2-3 guru. Nanti kita akan jumpa lah bila ada kekeliruan, Ustaz Nur cakap macam lain, kau ni cakap macam lain, nanti tuan-tuan boleh tanya balik. Kalau tuan-tuan berpada dengan seorang guru saja, kalau silap lah. Kalau dia terjun telaga, tuan-tuan pun terjun telaga sama. Jadi sebab itu yang mana yang maksum, yang terjamin daripada kesilapan ialah Rasulullah SAW. Itu yang pertama, kerana mereka ini hidup dengan nak ikut-ikut saja. Yang keduanya, kerana mereka ini tidak mau memerhati, tidak mau memerhati, tidak mau berfikir, tidak mau menggunakan akal. Maka natijah hanya lahirlah akhlak yang buruk, lahirlah akidah yang buruk, lahirlah akhlak yang buruk, ibadat pun buruk. Mana buruk, mana semua tak kena, tidak selari dengan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka inilah yang berkata, apakah yang memalingkan mereka itu umat Islam dari kiblat yang dahulu, dari kiblat mereka yang dahulu, iaitu Baitul Maqdis. Jadi umat Islam peringkat awal, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan menghadap ke arah kiblat. Sehinggalah selepas hijrah 17 bulan, dan ada kata 18 bulan, setahun 6 bulan, maka Allah Ta'ala ubah ke arah kiblat. Jangan lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi kamu kena menghadap ke arah Kaabah. Jadi mereka pun, orang Yahudi, orang munafik, mereka buat isu, kok mana cerita dulu menghadap ke arah lain, sekarang ni menghadap ke arah lain pula. Lalu Allah Ta'ala jawab, qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah ya Muhammad, kepunyaan Allah lah timur dan barat, ikut suka dia lah. Dia nak suruh ke timur ke barat, hak dia semua. Dan kita menghadap kiblat ni bukan kerana dia duduk di situ, bukan kerana dia duduk di Kaabah. Bahkan dalam ayat lain Al-Baqarah juga Allah Ta'ala kata, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja aku menghadap, maka di situ aku menghadap Allah Ta'ala. Dan ini sebab itu kita mengaji dalam fiqh, kalau orang berada di hutan, berada di padang pasir, dia kehilangan arah kiblat, apakah dia boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk tak sembahyang? Jawapannya tak boleh. Habis macam mana tak tahu arah kiblat? Kamu Ijtihad, agak-agak tengok, ijtihad dasar akal kamu, tengok tanda-tanda yang kamu tahu, kemudian tawarkan Allah sembahyang ke arah itu. Apa jadi selepas kita habis sembahyang? Rupa-rupanya kiblat tak betul, sembahyang sah, tak ada ulama kata kena ulang. Sembahyang itu sah, tidak ada ulama kata kena ulang. Begitu juga orang yang berada di atas kenderaan, yang mana kenderaan tak boleh singgah. Kalau boleh singgah, kena singgah. Nabi tak pernah sembahyang fardu di atas kenderaan, sunat saja, sembahyang sunat saja Nabi, sembahyang witir di atas kenderaan dia, di atas binatang tunggangannya, dengan menghadap ke arah yang ditujui oleh binatang tunggangan. Bukan dia tak turun, tapi Nabi SAW walaupun ketika musafir, bila nak sembahyang fardu saja, baginda akan berhenti dan juga sembahyang yang menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau berlaku tak boleh menghadap kiblat, nak turun kenderaan tak boleh, contohnya dalam kapal tongkang ataupun di lautan. Di lautan kapal tongkang, contoh kalau tuan-tuan balik daripada Mekah, kiblat di belakang, takkan tuan-tuan nak alih kursi pula, takkan nak alih, kita pun tak boleh kat orang pun tak ada sebagainya. Dia nak kena sembahyang itu. Jadi walaupun dalam mazhab Syafi'i kata itu sembahyang hormat waktu, tapi anak murid Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani dan juga ramai juga ulama-ulama, dan disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia kata
pandangan Imam Muzani itu yang paling baik, iaitu tidak ada hormat waktu. Apa yang kita lakukan dalam keadaan itu saya kita mampu, bukan kita tak mau menghadap kiblat, tapi tak boleh, tak berpeluang menghadap kiblat, sembahyang itu sudah sah. Tak perlu kita nak balik untuk kita nak ulang semula lagi. Itu ditarjih sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa kadzalika, dan dia yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Dia yakni Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, yang jalan hidayah, termasuk arah kiblat. Allah Ta'ala yang tunjuk. Jadi setiap petunjuk Allah, mana dulu suruh menghadap Baitul Maqdis, itu hidayah Allah. Kemudian Allah Ta'ala turun pula perintah baru menghadap ke Kaabah, hidayah Allah Ta'ala. Jadi begitulah dalam negeri Allah Ta'ala ada sembahyang zuhur 4, asar 4, isya 4. Kemudian kaum musafir sembahyang 2 rakaat qasar, semua petunjuk Allah Ta'ala. Jadi jangan rasa dia bagi saya ni rasa macam tak sedap dia nak sembahyang 2 qasar. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kata para ulama kita, hamba, sebenarnya hamba ni dia akan beribadat ikut Tuhan dia nak, bukannya ikut yang dia nak. Jadi bila Allah Ta'ala, sebab itu ada soalan sebagai contohnya, tuan-tuan sekalian, mana baik baca Quran ke zikrullah? Bila-bila masa pun kita nak jawab baca Quran. Tapi kalau tanya ulama, dia dah lain sikit. Secara majmu'ah, secara umum, memang Quran dari Allah daripada mana-mana zikrullah. Tapi kalau kita berdepan dengan waktu yang mana pada waktu itu Nabi sebut ada zikir, zikir itu lebih baik daripada baca Quran ini. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, lepas sembahyang, mana baik bagi salam saja, baca Quran, ataupun baca zikir lepas sembahyang dulu. Zikir lepas sembahyang dulu, sebab zikir lepas sembahyang itu adalah waktu dia. Nabi sendiri sebut lepas sembahyang kau baca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya. Ada orang dia duk kira nak kulun, nak perhabis zikir dia, dan zikir yang dia warisi daripada guru dia banyaklah, tuan-tuan sekalian, bukan kita nak kata salah dengan silap faham pula. Sehingga kan waktu duha pun dia tak sembahyang duha, dia utamakan zikir yang mana baik juga, tapi disusun sendiri. Jangan begitu, tuan-tuan sekalian, tak kena cara beribadat begitu. Waktu duha ada sembahyang duha, itulah yang paling baik berbanding dengan apa-apa pun. Sembahyang duha 2 rakaat sekurang-kurangnya, itu barulah kita berzikir, zikir dia panggil yang mana yang kita nak tambah, zikir mutlak dan sebagainya. Itulah tuan-tuan sekalian. Jadi yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dia beri petunjuk pada siapa yang dia hendaki ke jalan yang lurus, ke jalan hidayah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah sebagaimana kami tunjuki kamu arah kiblat, kami juga, kata Allah, menjadikan kamu umat pilihan dari adil. Ini tafsiran ulama, ummatan wasata, iaitu sebagaimana kamu diberi hidayah kepada kiblat yang terbaik, Kaabah ni kiblat yang terbaik, Baitul Maqdis baik juga, tapi tak sebaik kiblat Kaabah. Dia kiblat Nabi Ibrahim AS. Cuma kita tanya soalan, kenapa tidak dari awal lagi Allah Subhanahu Wa Taala suruh menghadap Kaabah? Itu terpulang kepada Allah, dia nak kita macam tu. Allah Ta'ala nak kita macam tu. Kenapa solat 5 waktu tak disyariatkan pada awal lagi? Setelah setahun sebelum hijrah, dekat Isra' Mi'raj baru solat 5 waktu. Sebelum itu solat 2 pagi 2 petang. Itu semua adalah ketetapan Allah. Kalau kita nak tanya lagi, jenuh tanya tuan-tuan sekalian, sebab apa subuh 2 tak 3 tak 4? Patutnya subuh kena 4 baru lena tadi saya bangkit itu segak bogar. Ni zuhur pula 4. Kalau ikut akal kita zuhur ni 1 zuhur sebab tengah letih. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala lagi setiap yang dia tetapkan itu ada hikmah, ada sebab tertentu. Di antaranya ada ulama menyebutkan
Subuh ni kita tak sibuk, tapi zuhur ni kita dalam selepas bergelumang dengan dunia, bergelumang dengan dunia, yang meniaga cara meniaga, yang bertani cara bertani. Bila kita dalam situasi sibuk dengan dunia, maka ingat Allah Ta'ala pun kena lebih banyak. Barulah kita ni tidak tenggelam dalam dunia tersebut. Bahkan sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya kalau ikut Rasulullah, solat itu ialah rehat. Yang tu yang kita tak capai sebab kita rasa letih. Arihna ya Bilal, beri kerehatan kepada kami wahai Bilal, iaitu dengan azan dia. Azan Bilal itu bila panggil, tenang jiwa Rasulullah SAW. Itu Allah Ta'ala dah panggil dah. Mana bahasa seronok nak menghadap Allah Ta'ala. Jadi mereka rasa lagi banyak, lagi tenang. Kita pula lagi banyak rakaat, lagi tak tenang. Kalau nak try tengok, bagi imam baca panjang tarawih lebih daripada semalam, dia mula tak tenang dulu. Jadi sebab itu, kerana kita tak mencapai, dia panggil ketenangan dalam salat sebagaimana orang dulu. Kami jadikan kamu umat pilihan lagi adil. Jadi sebab itu kena jaga kita, tuan-tuan sekalian. Kita ni kena jaga sungguh-sungguh, biar semua orang sekeliling kita yang bukan Islam lagi tengok kita ni pilihan dan adil, yang terbaik, dan insya-Allah mereka akan masuk Islam, akan ditarik mereka kepada Islam. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita umat yang terbaik, umat pilihan? Kata Allah, agar kamu menjadi saksi ke atas umat-umat manusia yang ada di akhirat. Di akhirat, dan sekalian, kita akan jadi saksi terhadap umat-umat yang lain, bahwasanya Rasul-Rasul mereka telah melaksanakan tanggungjawab. Allah Ta'ala tak akan tanya umat mereka, Allah Ta'ala akan tanya kita, wahai umat Muhammad, apakah Nuh menyampaikan? Kita umat Islam akan kata, ya Allah, Nuh telah menyampaikan. Kerana itulah yang kau sebut dalam Quran. Kalau nak kira umat-umat ni, dia akan sebut Nuh tak sampaikan, sebab itu kami tak masuk Islam. Kemudian, wahai umat Muhammad, apakah Nabi Lut AS telah menyampaikan kepada umatnya? Kita akan bersaksi, ya. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita sendiri pun tak adil hidup di muka dunia, kita sendiri pun tak ikut syariat, macam mana kita nak jadi saksi? Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, pentingnya umat Islam ini menjaga akhlak, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul pula akan menjadi saksi atas kami. Kita ni pula Rasul akan jadi saksi. Sebab itu Nabi SAW, di antara perkara yang dia sangat bimbang ialah kalau ada mana-mana benda yang dia tak sampai. Sebab itu ketika Hajjatul Wada, dia berpidato dengan pidato yang panjang, dan akhir sekali dia bertanya, hal balaghtu. Dia tanya sahabat-sahabat yang hadir, apakah aku telah menyampaikan? Lalu para sahabat menjawab, balaghta ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Lalu Rasulullah kata, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Jadi makna tuan-tuan sekalian, kita di akhirat berlaku apa-apa, kita tak ada jawapannya. Sebab benda semua dah diketahui. Apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita pun Allah kita tahu. Dan selepas Rasulullah wafat, al-ulama warasatul anbiya. Ini bukan satu khabaran daripada Rasulullah. Ini bukan satu tazkiyah semata-mata. Yang bukan semata tazkiyah bahasanya ulama ni dia nak sama macam Rasul, bukan. Kerana sejarah Islam sini, sebagaimana Imam Ghazali sini bersebut, ulama umat ini dia kena dibagi dua. Satu ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Tapi walaupun jahat macam mana pun, ada ulama jahat, tapi akan ada ulama yang baik yang akan menjadi waris para nabi. Akan ada saja ulama-ulama mengajar kita, menyampaikan dakwah kepada kita, sehingga tidak ada satu pun syariat dari Muhammad yang tertinggal. Semua diketahui, semua dipelajari, dan kita tak akan ada hujah di akhirat nanti di hadapan Allah. Dan tidaklah kami menetapkan kiblat.
Dan tidaklah kami menetapkan kiblat yang kamu menghadap sekarang, yakni Kaabah, melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membela. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada syariat-syariat ini yang Allah Ta'ala takdirkan itu agak mencabar, kerana Allah Ta'ala nak uji kita, siapa yang kukuh iman dia, yang tidak pernah sangsi kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak ada cabaran, kesemua orang tak teruji iman dia. Dan sebagian ulama menyatakan bahawa maksudnya adalah untuk kami menzahirkan apa yang ada dalam ilmu kami, sebab Allah Ta'ala sedia tahu, dalam ilmu Allah sudah sedia ada siapa yang beriman sungguh-sungguh, siapa yang beriman tapi sebenarnya dia munafik. Allah Ta'ala nak zahirkan dengan adanya ujian itu, maka kita boleh baca dalam sejarah. Kita boleh baca dalam sejarah Islam, orang seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang seperti dipanggil sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang bila-bila masa pun bila disampaikan oleh Nabi SAW, mereka tidak pernah sangsi. Dan mudah-mudahan kita pun masuk dalam kalangan orang yang tidak pernah belok daripada agama kita, Islam. Dan sesungguhnya perubahan arah kiblat itu sangat berat, kata Allah. Yang berat bagi jiwa manusia yang kurang iman, yang lemah iman, kecuali kepada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ini sebab itu pentingnya petunjuk Allah. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala ajar kita kerana pentingnya petunjuk. Kalau tak ada petunjuk, tuan-tuan sekalian, saya tak mustahil kita akan jadi macam orang lain juga. Tahu-tahu dah, tapi duk melelah lagi, mana masih lagi, mana tak boleh melalui jalan yang betul, kerana tak ada hidayah oleh Allah pada hati kita. Jadi kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tak pernah berhenti, tak pernah jemu, tak pernah berhenti. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, berilah taufik kepada kami untuk kami senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Cuma kalau nak tambah lagi banyak lagi doa-doa Nabi untuk hidayah, yang di antaranya Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar kata Allah, qad nara taqallubaka fis sama', benar kami melihat mukamu berulang-ulang mendomak ke langit. Nabi sendiri pun sebenarnya dia sendiri meminta, ya Allah, dia nak semayang menghadap ke arah Kaabah, sebab dia tahu Kaabah ini adalah kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Maka kami sungguh akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, yaitu Kaabah. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Bila sebab itu bukan saja orang di Mekah, di Madinah, seluruh dunia. Sebab Allah Ta'ala sebut umum. Setelah Allah Ta'ala sebut kamu, ini engkau, wahai Muhammad. Setelah itu Allah Ta'ala sebut umum, di mana saja kamu berada. Fa'inama wahai semua kuntum, kuntum mana kamu semua, yakni orang beriman, di mana saja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya, yakni ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang diberi kitab, yang Yahudi Nasara, sememangnya mereka mengetahui bahawa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhan mereka, yakni Allah, karena telah dicerita dalam Taurat. Dalam Taurat itu, tuan-tuan sekalian, kalau tengok ayat ini, bukan saja Allah Ta'ala cerita Nabi akhir zaman Muhammad, dia akan lahir di mana? Di Mekah. Bahkan kiblat dia di mana pun dalam Taurat sudah ada. Tapi sengaja orang Yahudi dengan sebab iri hati, yang mereka menolak untuk beriman dengan Muhammad, dan juga mereka buat isu yang sepatutnya mereka tidak jadikan sebagai isu, kerana mereka sendiri pun sedia tahu bahawa Nabi akhir zaman kiblatnya adalah ke arah Kaabah. Tidaklah Allah pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Jadi mereka kena beringat apa yang mereka bangkitkan itu, sehingga menyebabkan orang sangsi kepada Nabi Muhammad dan syariat Nabi Muhammad itu, mereka pasti akan disoal oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti.
Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, daripada pedoman ayat ini, maka kita faham bahawasanya dalam Islam ini berlaku nasikh dan mansukh, iaitu hak Allah Ta'ala untuk dia menurunkan hukum dan juga melakukan perubahan hukum. Itu makna nasakh. Nasakh ialah perubahan hukum. Daripada dulu 2 rakaat pagi petang, kemudian pergi kepada 2 rakaat pagi petang dan dia mulai itu asal-asal salat yang fardu, kemudian diubah kepada 5 waktu sehari semalam, dan dia mulai itu dihukum mana sebagai sunat saja. Dan juga pagi pun ada duha pagi, sunat juga. Kemudian dan orang kafir suka membangkitkan isu untuk mencetuskan keraguan. Ini peringatan daripada Allah. Jangan kita terpedaya dengan syaitan, iblis, orang kafir, kerana mereka sentiasa untuk bangkitkan isu-isu supaya kita ni lemah. Sebab itu sekarang ni bahaya tentang sekalian. Jaga-jaga anak-anak kita. Anak-anak kita ini berhati-hati, kerana mereka ni mudah akses internet dan sebagainya, dan dikuasai oleh orang bukan Islam. Sebab itu bimbang, takut mereka jadi liberal, jadi plural dan sebagainya. Maknanya orang yang mana yang berfahaman dan fahaman yang menyimpang daripada agama Allah Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, kita kena balik berusaha sungguh-sungguh supaya orang muda ni dekat dengan masjid. Kita nampak yang dekat dengan masjid ni semua yang kubur pagi main, rumah kat tepi, kubur pagi main. Nah, yang muda-muda ni tuan-tuan bersekalian, dia pengaruh dia lagi besar, dan pengaruh dia lagi kuat, idea-idea dia lagi dia panggil apa, brilian. Tapi sayangnya mereka ni tak dekat dengan masjid. Sepatutnya mereka yang duduk depan, mereka yang menguruskan masjid ni. Jadi tuan-tuan bersekalian, kena usaha, kita kena usaha sama-sama, insya-Allah. Dan Nabi sendiri pun sebut dalam satu hadis Sunan Tirmizi, idza ra'aitum, dengan Imam Muslim, 3 minit lagi selesai. Kita ini bila Nabi, insya-Allah tak lebih. Hari ini kita mula lewat sikit lagi. Kita ambil pun lewat sikit lah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, idza ra'aitum rajulan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seorang yang sentiasa dengan masjid, maka bersaksilah untuknya dengan keimanan. Jadi sebab tu anak-anak kita ni, kalau kita bawa masjid, memang confirm dia tu orang beriman, kuat iman dia. Itu kena kempen, kena usaha. Yang kemudian umat Islam adalah umat pilihan dan adil. Sebab itu kita kena jaga status ini. Orang beriman akan diuji oleh Allah keimanan dan keteguhan agama mereka, dan kita kena sabar berdepan dengan ujian. Kewajipan menghadap kiblat ketika salat. Berkata Ibn Abbas, Baitullah adalah kiblat bagi orang yang salat dalam Masjidil Haram. Sebab itu tak diterima alasan. Kalau terbalik sikitnya, kalau tuan-tuan pergi umrah, duduk dalam Masjidil Haram, lepas sembahyang, tengok kiblat duduk sebelah sana, mana tak betul sikit pun kita tak sah sembahyang. Sebab Kaabah duduk depan kita, tak ada alasan. Tapi bagi orang yang Masjidil Haram pula, kiblat bagi orang yang berada di tanah haram. Bagi orang yang berada di tanah haram dalam Mekah itu, kiblat dia bukan Kaabah, Masjidil Haram. Tanah haram pula, yakni Mekah, dan tanah haram Mekah pula ialah kiblat bagi manusia di dunia ni, timur dan juga barat. Jadi sebab itu bila kita nak sembahyang, tak payahlah tuan-tuan tarik tali daripada Kaabah main sini. Saya nak lembang betul-betul Kaabah tu, tarik tali daripada Mekah, tengok dalam letak, dan tengok dia kompas mana itu arah Kaabah. Sembahyang tu dah sah. Walaupun lari tuan-tuan, kalau bayangkan kalau kita menghadap, tak payah Kaabah, tentu menghadap saja di mana-mana, di Kedah, dia lari sikit saja, memang tak akan jumpa lah. Tapi itu dimaafkan. Dimaafkan kerana kita jauh, cukup dengan kita yakin ataupun ghalabatul zan, mana kuat sangkaan kita itu arah Kaabah. Jadi maknanya kalau tuan-tuan kata Kaabah situ, tiba-tiba tuan-tuan patah balik sembahyang menghadap belah sini, confirm memang dah itu dah jauh sangat lah. Jadi sebab itu
Tentang muslim kena ingat satu benda lah. Para ulama menyebutkan kalau solat dalam negeri, solat dalam negeri, bukan dalam musafir, bukan ada kenderaan tadi, solat dalam negeri, kesilapan arah kiblat tidak dimaafkan. Sebab itu kita perlayan. Tujuan pergi rumah kawan, pergi rumah kawan, dia tak ada rumah, ada anak dia saja. Tanya, abang, pakcik nak semayang ni, kiblat belah mana? Anak dia tak semayang, tapi dia nak abang kata, dia tak tahu, nampak sangat dia tak semayang. Dia pun kata, abang cik nak semayang belah sini. Tengah-tengah semayang tu, tak apalah tengah semayang. Lepas tu kawan kita balik, semayang berikutnya, kita semayang yang dia, air kok belah lagi. Kita pun tanya, kiblat ni bukan sebelah sana. Dia kata, tak berlaku ni. Saya semayang tanya kok belah tu. Dia pun tanya-tanya apa. Saya tanya anak kamu, anak saya bukan semayang. Kena ulang balik semayang tadi. Tak sama. Kesilapan arah kiblat dalam negeri tidak dimaafkan. Kerana masjid ada, mihrab masjid pun ada. Tentang tengok-tengok daripada rumah, tengok belah mana. Dia panggil apa? Menara. Sebab tu menara masjid ni tuan-tuan sekalian, jangan mudah-mudah buat. Kena buat belah kiblat supaya orang jauh boleh tahu arah kiblat situ. Dan yang terakhir, orang kehilangan arah kiblat dan dia menghadap ketika solat yang ke arah kiblat mengikut ijtihad yang tengah hutan tadi, tengah penabasir tadi, solatnya sah, tidak perlu diulangi semula. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.